Pendahuluan ialah pengurusan Islam merupakan pengurusan berteraskan kepada tauhid yang merujuk kepada penyempurnaan amanah yang diterima manusia daripada Allah sebagai hamba dan khalifahnya di dunia dengan mengerjakan amal soleh secara syura dalam organisasi. Pengurusan tersebut juga adalah bersendikan penghayatan dan penyuburan keadilan serta kebaikan dan penghapusan al-fasad iaitu keburukan, dan matlamat akhir pengurusan Islam adalah untuk mendapat al-falah iaitu berjaya di dunia dan akhirat yang bertujuan untuk mendapatkan keredaan Allah. Integriti juga didefinisikan sebagai keadaan kejujuran, sempurna dan utuh, berintegriti dan mempunyai sifat-sifat seperti kejujuran dan ketulusan. Ia juga berkait rapat dengan isu ketika dan nilai-nilai murni dalam diri seseorang dan juga sesebuah organisasi. Oleh itu, ia merupakan elemen yang paling penting dalam urusan yang berkaitan dengan keuangan. Integriti yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang berpaksikan kekuatan rohani dan akidah tauhid adalah penyelesaian terbaik kepada kemelut integriti dalam konteks peribadi dan organisasi. Matlamat integriti yang berlandaskan Islam amat jelas, iaitu antaranya dari sudut pengamalan adalah semata-mata untuk merangkul keredaan daripada Allah. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian yang kami akan perolehi adalah mengenal pasti konsep umum integriti dalam pengurusan Islam, merangkumi definisi integriti kewangan, dalil persyariatan dan tujuan disyariatkan. Yang kedua ialah membincangkan nilai integriti kewangan di Malaysia. Yang ketiga, mengetengahkan isu-isu di kalangan pejabat awam di Malaysia. Dan yang terakhir adalah mempamerkan langkah pencegahan. Metodologi kajian. Sumber rujukan internet, jurnal, kajian master, kajian PhD dan buku-buku. Perpustakaan Sultan Badli Shah UiTM Kedah, laman web JAKIM, Majlis Agama Islam Negeri, blog-blog mufti dan para ilmuwan Islam. Pernahkah kita mendengar ungkapan, jika kerbau dipegang pada talinya, manusia dipegang pada janjinya? Ianya memberi pengertian yang sangat penting tentang memiliki sifat kejujuran dan berintegriti. Kerana kejujuran itu mahal harganya dan hanya orang bijak dan dewasa yang mampu menjaganya. Tetapi, apakah yang dimaksudkan dengan integriti? Integriti adalah amalan bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral serta etika yang kuat. Ini bermaksud, integriti adalah sifat jati diri yang merangkumi juga keikhlasan, keterbukaan, ketelusan, amanah, benar, berpegang pada prinsip, tidak mudah dipengaruhi, boleh dipercayai dan boleh pegang cakapnya. Pokok dengan akar yang sihat itu diterapkan dengan nilai-nilai murni seawal usia semayan lagi. Budaya jujur, berintegriti, beramanah dan bercakap benar telah disemai seawal usia. Di samping sokongan baja-baja yang baik dari keluarga, rakan-rakan dan masyarakat. Manakala, pokok dengan akar yang lemah itu pula tidak langsung diterapkan dengan nilai-nilai murni, malah ianya hidup di kawasan tanah yang beracun dengan penerapan unsur-unsur suapan sejak awal semayan lagi. Akarnya lemah menanti masa untuk reput. Maka hasilnya, pokok dengan akar yang sihat itu menghasilkan buah yang baik dan berguna, yang dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Tetapi sayangnya, pokok dengan akar yang lemah itu pula menghasilkan buah yang busuk dan memberi kesan yang buruk kepada masyarakat. Malah, ianya mudah dipengaruhi oleh unsur-unsur negatif yang lain yang kelak akan memberi kesan yang buruk kepada pokok tersebut. Dengan itu, menjadi peranan kita bagi memastikan budaya berintegriti ini menjadi satu amalan penting bagi memacu negara ke arah masyarakat yang lebih menekankan nilai-nilai murni. Pengurusan yang cekap hanya dapat dicapai oleh penjawat awam yang memiliki dan mengamalkan ciri-ciri yang baik dan berkualiti. Satu pertubuhan telah dibentuk oleh Kerajaan Malaysia, iaitu Gerakan Pemantapan Keutuhan Sistem Pengurusan Pentadbiran Kerajaan Malaysia khasnya untuk Jawatan Kuasa dan Pengurusan JKP di semua kementerian dan organisasi kerajaan, persekutuan dan kerajaan negeri. Objektif penubuhan JKP ini adalah untuk mewujudkan pentadbiran kerajaan yang cekap, berdisiplin serta mempunyai integriti yang terbaik, seterusnya dapat mengatasi masalah dan kelemahan terutamanya dalam pengurusan kewangan kerajaan dan pentadbiran awam.
Sebagai contoh, dalam situasi pandemik COVID-19 ini menyebabkan sektor kewangan negara hampir lumpuh disebabkan kurangnya keuntungan yang diperoleh dalam keadaan pandemik yang mencabar ini. Namun, dengan adanya JKP ini, dengan langkah yang pragmatik dapat diambil untuk menyesuaikan keadaan dan kestabilan kewangan negara disebabkan objektif penubuhan ini sendiri yang boleh mengatasi masalah-masalah dalam pengurusan kewangan. Atau dalam kata lain, mengular merupakan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat pada masa kini, lebih-lebih lagi di dalam sebuah institusi yang mempunyai pekerja yang tidak beretika serta tidak amanah dalam melakukan kerja yang diberikan kepada mereka. Pelbagai faktor boleh dapat dikategorikan sebagai curi tulang, terutamanya dalam kalangan penjawat awam. Ini termasuk keluar semasa waktu bertugas tanpa alasan munasabah, berbual-bual kosong dengan bercakap tentang seseorang individu serta melayari internet mengenai perkara yang luar urusan pekerjaan mereka secara berlebihan. Definisi curi itu sendiri bermaksud mengambil kepunyaan seseorang tanpa kebenaran mereka atau mengambilnya secara diam. Contoh perkara yang dapat dikaitkan dengan mencuri antaranya mencuri harta benda seseorang dan mencuri hasil karya seseorang baik dalam industri seni atau muzik maupun perfilman. Sebaliknya, tanpa disedari, curi tulang juga boleh dikatakan perbuatan curi kerana mencuri masa sewaktu melakukan tugas mereka. Perkara-perkara ini adalah sangat bertentangan dengan agama Islam dan ditakuti oleh mereka yang mempunyai iman di dalam jiwa mereka. Rasuah dalam kalangan penjawat awam. Rasuah dalam kalangan penjawat awam sering kali berlaku pada masa kini. Rasuah bermaksud sogokan yang diberi supaya mendapat sesuatu balasan dengan mudah dan cepat. Antara faktor yang boleh dikaitkan dengan rasuah dalam kalangan penjawat awam adalah kelemahan kepribadian seseorang dari segi didikan agama. Dalam agama Islam telah mengatakan bahawa memberi dan menerima rasuah itu adalah haram hukumnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dengan bermaksud, dan janganlah sebahagian daripada kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu mendapat makan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat ke-188. Selain itu, kelemahan kepimpinan dalam diri seseorang juga menjadi salah satu faktor berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam. Faktor pembangunan ekonomi dan modernisasi juga adalah salah satu punca berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam kerana mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan tender. Tamak halaba juga adalah salah satu punca yang menyebabkan berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam. Sikap tamak halaba ini merupakan hati yang tidak puas hati dengan harta dan kekayaan yang diperolehnya. Sifat tamak halaba itu seharusnya dijauhkan dari masyarakat supaya dapat mewujudkan sebuah negara yang integriti tinggi. Baik, seterusnya adalah kelemahan dalam sistem prosedur dan garis panduan dalam pelaksanaan tugas. Dan itu merupakan salah satu isu yang berlaku dalam kalangan penjawab. Yang dikatakan demikian adalah kerana kerap-kerap berlakunya di kalangan penjawab awam, iaitu berlakunya ketidakkecakapan dalam melakukan sesuatu tugasan. Akibatnya berlaku perselisihan faham dan juga pendapat dalam kalangan petugas atau rakan kerja, dan dalam masa yang sama berlakunya kecelaruan dan tidak berjalan dengan baik dalam persekitaran kerja yang tidak teratur, yang menyukarkan lagi kerja yang perlu dibuat. Seterusnya adalah gagal dalam mengambil tindakan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Juga mengakibatkan para petugas melakukan kerja mereka dengan sambil lewa. Isu ini telah pun dibangkitkan oleh KPPA yang menegur penjawat awam melakukan kerja sambil lewa. Hal ini juga akibat daripada kurang tanggungjawab dalam melakukan tugasan serta tiada sikap disiplin dan tidak menghormati tugasan yang diberikan. Dikatakan memang telah sekian lama wujud dan ia berlaku di kalangan penjawat awam, tidak kira peringkat umur atau jawatan. Perkara ini sudah pasti akan dapat ditandingi jika ketua-ketua jabatan tersebut membuat pemantauan secara berkala atau berterusan terhadap pekerja yang berada di bawah pengawasan mereka. Perkara ini telah menarik perhatian Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia, Jais Abdul Karim, dengan berkata amaran keras perlu diberikan kepada mereka yang gagal mengemukakan surat kebenaran sebelum meninggalkan pejabat dalam waktu bekerja untuk sebarang urusan peribadi, katanya kepada utusan Malaysia. Hal yang menjadi budaya masyarakat masa kini dianggap sangat serius dan usaha perlu dilakukan bagi menangani permasalahan ini untuk mewujudkan sebuah institusi menjadi harmoni dan stabil. Nabi Muhammad SAW bersabda, mafhumnya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki kerana tidaklah suatu jiwa akan mati hingga dipenuhi rezekinya.
Walau lambat rezeki tersebut sampai kepadanya, maka bertakwalah kepada Allah dan pilihlah cara yang baik dalam mencari rezeki. Ambillah rezeki yang halal dan tinggalkanlah rezeki yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Langkah pencegahan rasuah dalam kalangan penjawat awam. Penguatkuasaan undang-undang lebih ketat dalam isu rasuah. Hal ini dilakukan supaya untuk memastikan pengamal rasuah akan berfikir banyak kali sebelum melakukan rasuah, kerana mereka akan lebih sedar bahawa hukuman terhadap pemberi dan juga penerima rasuah akan mendapat hukuman yang berat. Mengadakan kempen kesedaran tentang bahayanya rasuah. Kempen seperti ini hendaklah dilakukan sejak zaman sekolah lagi, kerana boleh memberi pendarahan awal tentang bahayanya rasuah. Penumbuhan Suruhanjaya Pencegah Rasuah SPRM telah banyak membantu untuk memanteras bedalan rasuah dan telah banyak memberi kesedaran kepada orang ramai tentang padah memberi dan juga menerima rasuah. Oleh itu, kita mestilah memantapkan dan mengukuhkan jati diri supaya tidak mudah dihasut untuk memberi dan juga menerima rasuah. Seterusnya adalah langkah pencegahan bagi masalah ini, iaitu kebiasaan dalam tidak memperoleh sistem dan prosedur serta garis panduan dalam pelaksanaan tugas perlu segera dibendung agar perkara ini tidak berterusan dan perlulah ditambah baik lagi isu ini. Hal ini demikian adalah kerana perkara ini dapat dibendung dengan cara membuat pemantauan dan juga penyelesaian yang dilakukan secara pentadbiran yang birokratik boleh membantu daya usaha untuk lebih mantap dalam sistem penjawat awam. Seterusnya, dengan cara mengkaji semula dan menguatkuasakan hak dan juga tindakan yang disetimpal kepada penyalahgunaan yang berlaku pada jawatan yang disandang juga dapat membantu untuk mengatasi isu yang berlaku. Contohnya adalah sentiasa mengamalkan sikap yang terbuka dan juga positif dan juga membina terhadap mana-mana golongan atau pertubuhan yang dapat menjadikan corak yang lebih cantik dalam hubungan antara satu sama lain. Dengan itu, maka tugasan itu mudah untuk dilakukan mengikut skop yang telah ditetapkan dan perlulah sentiasa memberikan tenaga dan usaha yang sama dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh itu, kesimpulannya ialah nilai-nilai integriti amat perlu diterapkan dalam bentuk budaya kerja, bahkan jadikan amalan kehidupan setiap insan. Seterusnya itu, hadis Nabawi sepatutnya dirujuk sebagai pelengkap kerana ia mempunyai autoriti yang besar dalam aspek rujukan semasa umat Islam. Oleh itu, semua umat Islam haruslah hidup berpandukan nilai-nilai integriti agar kehidupan umat dapat berubah lebih sejahtera dan berintegriti. Kesimpulannya, bukan mudah untuk kita membentuk diri untuk menjadi seorang individu yang berintegriti. Namun, pepatah mengatakan bahawa kalau hendak seribu daya, maknanya kita akan berusaha untuk mencapai sesuatu jika kita benar-benar menginginkannya. Jadi, bagi individu yang inginkan kelangsungan kehidupan yang cemerlang pada masa hadapan, kita perlu berusaha sedaya mungkin untuk memperkukuhkan integriti diri sendiri dan individu di bawah tanggungjawab masing-masing.